Perkongsian bacaan santai. Buntat mengembara ke Mekah. Buntat mengembara ke Mekah. Kategori novel fiction. Pengarang Yahaya Awang. Penerbit Utusan Publications and Distributors Sendirian Berhad. Dicetak oleh Maziza Sendirian Berhad. Terbitan pertama tahun 2008. Data pengkatalogan dalam penerbitan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Nombor rujukan ISBN 978 967 sengkang 61 sengkang 219 sengkang 3. Kategori nombor 1 Islamic Stories Malay. L. Judul 297.18. Buntat mengembara ke Mekah. Pengenalan. Buntat contoh anak kehilangan kasih sayang ibu bapa sejak kecil. Dia kerap dimarah, dirotan dan dipukul menyebabkan hatinya menjadi keras, degil dan berani. Apabila berumur 10 tahun, dia mulai renggang dari rumah. Dia berdikari, membujur lalu melintang patah. Suatu hari, dia menyeludup ke dalam kapal haji di Pulau Pinang, Malaysia, berlayar ke Jeddah, Arab Saudi. Dia menyeludup masuk ke Makkah. Dia nampak ratusan ribu manusia berpakaian putih bersih. Hati mereka ikhlas, lagi bersih memohon keampunan dan keredaan Allah. Buntat mulai insaf. Apa guna hidup ini kalau lupakan Allah, lupakan Rasul, lupakan ibu bapa dan lupakan diri sendiri. Tiap-tiap hari dia berdoa di Kaabah. Allah makbulkan doanya. Seorang tua kaya mengambilnya menjadi cucu angkat. Dia mula mendapat nikmat layanan kasih sayang. Dia berdamping rapat dengan seorang guru dan ustaz yang tinggal di bangunan yang sama di Makkah dan Madinah. Berkat pimpinan datuk angkatnya, cikgu dan ustaz, Buntat menjadi budak yang baik. Haji kecil yang mabrur. Panjang kisahnya. Jauh lagi perjalanannya merantau ke Madinah, Jordan, Syria, Lubnan dan Mesir. Hampir 4 bulan merantau, dia sampai balik ke kampungnya. Dia menjadi manusia yang berguna. Bacalah kisahnya, Buntat mengembara ke Makkah. Kandungan. Pengenalan. Bab 1, Buntat menyeludup ke dalam kapal. Bab 2, suasana di dalam kapal. Bab 3, datuk angkat dan kakak angkat. Bab keempat, peristiwa di pelabuhan Aden. Bab kelima, Buntat dalam kecemasan. Bab keenam, Madinatul Hujjaj, yakni pekan ataupun bandar jemaah haji. Bab 7, Buntat masuk ke Makkah. Bab 8, datuk angkat Buntat tersesat. Bab 9, Buntat menjadi peniaga kecil. Bab 10, Buntat mendampingi Cikgu Ya dan Ustaz Ramli. Bab 11, rancangan menziarahi negara-negara di Timur Tengah. Bab 12, bertolak ke Madinah. Bab ke-13, persediaan ke Jordan. Bab ke-14, ke Amman, Jordan.
Bab ke-15, Ustaz Ramli dan Cikgu Ya serba salah. Bab 16, tiba di Damsyik Syariah. Bab 17, peristiwa di Sempadan. Bab 18, Beirut, kota sejarah dan pelancongan. Bab 19, Haji Sa'id bertolak ke Makkah dari Madinah. Bab 20, kali pertama menaiki kapal terbang. Bab 21, Cikgu Ya dan Ustaz Ramli bertemu sahabat lama di Kahirah. Bab 22, melawat tempat-tempat bersejarah di Kahirah dan Iskandariah. Bab 23, Buntat bertemu datuk angkatnya di Makkah. Bab 24, wasiat Tok Haji Sa'id kepada Cikgu Ya. Bab 25, suasana di atas kapal dalam pelayaran balik ke Pulau Pinang. Bab 26, Ustaz terpengaruh. Bab 27, manusia mentadbir, Allah mentakdir. Bab 28, Ustaz dan Aisyah dikahwinkan. Bab 29, berlaku kekecohan di kampung Ustaz. Bab 30, disambut di pelabuhan Pulau Pinang. Bab 31, semua dalam keadaan serba salah. Bab 32, Haji Ahmad hukum tenggelam punca. Bab 33, Buntat memberi pendapat bagi menyelesaikan masalah. Bab 34, Tok Guru bermenantukan Ustaz Harun. Bab 35, Aisyah disambut oleh keluarga Ustaz Ramli. Bab 36, kenduri kesyukuran di rumah Cikgu Ya. Ini adalah sesi pertama perkongsian santai novel fiction Islamic Stories Malay yang judulnya adalah Buntat Mengembara ke Mekah, pengarang Yahya Awang. Buntat Mengembara ke Mekah, hasil karangan Yahya Awang. Bab 1, Buntat menyeludup ke dalam kapal. Bab 1, Buntat menyeludup ke dalam kapal. Masa terus beredar. Buntat bertambah nakal. Kecerdikan dan kepintarannya bertambah. Malangnya, badannya tetap kecil dan kerdil. Keadaan badannya yang kerdil ini menjadi bahan ketawa di kampungnya. Datuknya yang bercadang hendak ke Makkah suatu masa dahulu telah bertolak ke Makkah. Rancangannya tergendala beberapa tahun sebab peperangan Jepun. Selepas Jepun kalah, cita-citanya dimakbulkan Allah. Buntat berpeluang menghantar datuknya ke pelabuhan. Dia tinggal di Pulau Pinang bersama datuknya selama seminggu di rumah Syekh Haji. Dalam masa seminggu itu, ramai orang yang dikenalinya. Buntat menolong jemaah haji membeli barang, terutamanya orang tua-tua. Barang yang berharga 60 sen dijual balik dengan harga RM1. 40 sen masuk poketnya. Dia terkenal dalam kalangan mereka dengan panggilan Awang Buncit. Buntat menolong mengangkat barang-barang datuknya ke kapal. Apabila Buntat terlepas di atas kapal, dia merayau. Buntat pergi ke semua bilik. Buntat masuk ke bilik masak, bilik air, tandas, surau, kantin dan klinik. 4 bulan kemudian, datuknya pulang. Buntat tertarik hati mendengar cerita datuknya. Cerita di dalam kapal, di Jeddah,
Makkah dan Madinah amat menarik. Datuknya memang pandai bercerita. Menurut datuknya, orang Habsyi yang menolong mengangkat barang-barang di Makkah dan Jeddah, jari tangan mereka sebesar ibu jari kaki orang Melayu. Kalau tong Sahara yang diangkat oleh 5 orang Malaysia, di sana orang Habsyi angkat seorang sahaja. Semua cerita-cerita ini menyebabkan Buntat ingin merantau. Dia ingin pergi ke Makkah. Apabila sampai musim haji tahun berikutnya, Buntat mula memberitahu kawan-kawannya yang dia akan ke Makkah. Kawan-kawan mempermainkannya. Mereka tahu kata-kata Buntat itu jenaka sahaja. 3-4 hari sebelum kapal haji bertolak dari Pulau Pinang, Buntat mula berjalan-jalan ke rumah abang dan kakaknya. Buntat minta maaf dengan kakak dan abangnya seperti mana yang dilakukan oleh datuknya dahulu. Ketika Buntat menuntut maaf daripada datuknya ketawa besar kerana geli hati melihat telatah cucunya. Buntat pergi mencium abangnya. Dipeluk cium anak-anak saudaranya sambil berkata, "Pakcik akan ke Makkah. Tolong doakan moga-moga pakcik selamat berlayar." Sungguh-sungguh nampaknya Buntat. Buntat menganggap perkara pergi ke Makkah ini satu perkara yang mudah. Yang menggelikan hati, seminggu sebelum itu, pagi-pagi lagi, dia telah sampai di rumah Pak Imam bertanyakan rukun dan wajib haji. Pak Imam terpaksa bangun pukul 5.30 pagi. Dia tahu Buntat hanya nakal-nakal sahaja. Tetapi apa salahnya jika dia ajarkan rukun haji dan lain-lain pelajaran agama kepada Buntat? Selepas solat subuh, Pak Imam mengajar Buntat secara bersungguh-sungguh bersama-sama beberapa orang tua lain yang juga bercadang hendak ke Makkah tahun-tahun akan datang. Habis semuanya, rukun haji dan wajib haji dihafal oleh Buntat. Setelah beberapa pagi berulang ke rumah Pak Imam, Buntat faham dari segi teori dan praktiknya sekali. Buntat memang cerdik. Buntat turut sama membantu orang tua-tua lain yang belajar bersamanya. Kapal haji akan bertolak dari Pulau Pinang kira-kira lagi seminggu. Barang-barang diangkut dengan lori ke pelabuhan oleh wakil Syekh Haji. Buntat meminta maaf daripada ayah dan neneknya. Ayahnya tahu Buntat nakal. Dia tidak pedulikan. Datuk berikan kepadanya 50 sen kerana dia fikir cucunya hendak ke Pulau Pinang melihat kapal haji. Buntat juga bermaafan dengan kawan-kawannya. Katanya, "Aku akan ke Makkah. Apa yang salah, maafkanlah. Apa yang termakan, halalkanlah." Kawan-kawan Buntat yang tidak kurang nakalnya mentertawakan Buntat. Kata mereka, "Rupa macam kau hendak ke Makkah, mana kau ada duit?" Memang betul, Buntat memang tidak ada duit. Masa lori-lori datang mengambil barang-barang, Buntat menolong mereka mengangkat barang-barang. Buntat berbaik-baik dengan pemandu lori tersebut. Dia dapat naik ke atas lori itu dan pergi ke Pulau Pinang dengan percuma. Wang 50 sen yang diberikan oleh datuknya disimpannya. Di Pulau Pinang, Buntat tinggal bersama-sama jemaah haji yang lain. Mulutnya peramah. Rezekinya murah. Sikapnya yang suka menolong itu menarik hati mereka semua. Buntat menolong mereka membeli barang-barang seperti baju panas, selipar dan lain-lainnya. Mereka mengupahnya. Barang yang berharga RM1 dijual balik dengan harga RM1.50. Buntat dapat mengumpulkan sedikit wang bagi menggantikan pakaiannya yang lusuh itu. Dibelinya sehelai baju putih, kain pelekat putih dan ketayak putih. Rambutnya dicukur menjadi dogol. Rupanya berubah. Pada hari kapal akan berlayar, semua jemaah haji pergi ke kapal. Sanak saudara mereka dibenarkan naik ke atas kapal. Ramai orang melawat-lawat kapal itu dengan beberapa tujuan. Ada yang hendak menghantar kaum keluarga. Ada yang hendak melihat-lihat kapal itu. Kononnya dalam kapal itu ada surau, kolam renang, restoran, klinik dan sebagainya. Antara beribu-ribu orang itu terdapat Buntat. Buntat naik ke atas kapal itu beberapa kali. Oleh sebab dia kecil, pantas dan cergas, dia senang bergerak di antara beribu-ribu orang itu.
Apabila sampai masa, semua orang yang menghantar jemaah haji itu pun turun. Jemaah haji dijemput ke atas kapal. Mereka diperiksa dengan teliti. Buntat berjalan masuk ke dalam kapal. Buntat membimbit 2 tin yang berisi air sejuk. Di belakangnya digalaskan sebuah beg kecil. Rupanya seperti lain-lain orang yang hendak ke Makkah. "Mana pasport kamu?" tanya seorang pemeriksa jemaah haji. "Ada pada bapa saya di dalam kapal," jawab Buntat dengan nada biasa. Buntat dilepaskan masuk. Tiada seorang pun yang terfikir budak sekecil itu akan menipu. Lagi pula, takkanlah dia akan mencuri naik ke kapal itu. Sebab, kapal itu akan berlayar ke negeri yang beribu batu jauhnya. Tidak mungkin dia sanggup meninggalkan ibunya bapanya yang dikasihi. Buntat berjalan pantas sebab masa sudah singkat. Boleh jadi dia dibenarkan masuk kerana masa begitu singkat. Masih ramai jemaah haji yang beratur menantikan giliran masing-masing. Buntat berjalan pantas seperti orang yang baru lepas dari penjara. Dia terus naik ke atas kapal dan bersembunyi di dalam tandas. Jemaah haji disuruh mengambil tempat masing-masing. Sekali lagi diperiksa. Apabila semua selesai, semua jemaah haji telah berada di atas kapal. Mereka dibenarkan keluar untuk melambai-lambai kawan-kawan dan sanak saudara mereka yang menunggu di atas jeti. Serombong kapal mula berbunyi dan mengeluarkan asap. Masa untuk bertolak telah tiba, iaitu lagi 10 minit pukul 3 petang. Buntat keluar dari tempat persembunyian. Dia memerhatikan kawan-kawannya yang datang. Mereka datang hendak melihat kapal haji yang hendak ke Makkah. Buntat menjerit memanggil nama mereka. Apabila mereka melihat Buntat, mereka pun terkejut. "Buntat, kamu betul-betul nak ke Makkah?" tanya Din Cendol, iaitu seorang kawan baik Buntat. Din Cendol digelar Cendol sebab hingusnya sentiasa naik turun dari hidungnya. Din Cendol memberitahu kawan-kawan lain dan juga orang kampung. "Itu Buntat. Kita ingat dia melawak, rupanya sungguh dia pergi ke Makkah," kata kawan lain pula. "Hei Buntat, mana kau dapat wang beribu-ribu pergi ke Makkah? Hutang aku 10 sen sudah 3 Muharram kau tak bayar," pekik Budin. "Selamat tinggal kawan-kawan. Doakan aku supaya selamat pergi dan selamat kembali," kata Buntat. Kapal haji akan berlayar, sanak saudara mengucapkan selamat berlayar. Di sini ada dikongsikan foto lukisan sanak saudara menghantar kapal haji di Pelabuhan Pulau Pinang yang akan berlepas ke Makkah. "Yalah, selamat pergi dan selamat duduk di sana," jawab Din Cendol bergurau. Selepas muazzin melaungkan azan, kapal haji pun mula beredar perlahan-lahan. Ramai yang menangis. Mereka menangis kerana rasa sayu. Datuk, ayah, emak, suami, isteri dan orang yang dikasihi akan berpisah, mungkin buat sementara dan mungkin juga buat selama-lamanya. Hampir 3 suku daripada jemaah haji ialah orang-orang tua. Sebahagian daripada orang tua-tua itu bercadang hendak mati di tanah suci Makkah. Ada pula yang bersedih bukan kerana berpisah dengan ibu bapa, tetapi sedih kerana tanah sawah punca mata pencarian mereka telah dipajak atau digadai untuk mencukupkan wang pergi ke Makkah. Walaupun cara begini kurang betul dari segi agama, tetapi ramai juga yang melakukannya. Kawan-kawan Buntat menceritakan yang mereka ternampak Buntat di atas kapal haji. Berita ini bukan sahaja mengejutkan bapa dan datuk Buntat, bahkan seluruh masyarakat kampung Buntat. Mereka fikir Buntat olok-olok sahaja semasa dia memohon maaf daripada mereka beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, Buntat beria-ria benar mengatakan dia akan ke Makkah. Bapa dan datuknya hairan dari mana dia mendapat wang sebegitu banyak. Pada malam itu, bapa Buntat mengadakan sedikit kenduri kesyukuran agar anaknya itu selamat pergi dan selamat kembali. Selepas majlis tahlil, semasa menikmati bubur kacang, mereka berborak-borak pasal Buntat. Pada akhir majlis, Pak Imam membaca doa. Masa membaca doa,
Teringat dia kisah Buntat memanggilnya setiap subuh supaya bangun sembahyang subuh dan mengajarnya rukun haji. Den Cendol tersandar di dinding penjuru rumah. Beliau terkenangkan kawan baiknya Buntat. Den Cendol sekarang kesepian. Suasana di dalam kapal. Bab 1, bab 2, suasana di dalam kapal. Bab 2, suasana di dalam kapal. Di muka surat berikutnya dikongsikan foto lukisan pemandangan di petak tempat tinggal di dalam kapal haji yang berlayar ke Makkah. Di muka surat berikutnya diletakkan foto pemandangan di petak di dalam kapal jemaah haji yang menuju ke Makkah. Terdapat lelaki tua membaca kitab. Satu keluarga terdiri daripada anak, ibu dan ayahnya, dan beberapa situasi yang lain digambarkan dalam foto ini. Okey, bahagian 2, bab kedua, suasana di dalam kapal. Bab kedua, suasana di dalam kapal. Telah 2 jam kapal haji berlayar. Buntat masih bersembunyi, masih takut-takut. Jemaah haji lain sibuk mencari tempat masing-masing. Mereka yang telah mendapat tempat sibuk pula mencari barang-barang mereka seperti beg pakaian, raga makanan, bekas air, cerek air, timba, ketur dan lain-lainnya. Kapal haji besar dan panjang. Semasa Perang Dunia Kedua, kapal ini digunakan untuk mengangkut tentera, pelancong dan kemudiannya digunakan untuk membawa jemaah haji Malaysia ke Jeddah, Arab Saudi. Penumpang-penumpang yang kaya tinggal di kelas salon, berhawa dingin, lengkap dengan serba kemudahan. Penumpang lain yang kurang mampu tinggal di kelas pelancong atau kelas biasa. Bahagian kelas biasa ini dibahagikan mengikut petak-petak. Tiap-tiap petak ada 30 hingga 70 katil 2 tingkat. Tiap-tiap petak melantik ketua masing-masing. Ketua ini bertugas sebagai pegawai kebajikan. Dia menjaga jemaah haji dalam petaknya seramai antara 70 hingga 80 orang dengan dibantu oleh beberapa orang penolong. Kapten kapal selalu bermusyawarat dengan ketua-ketua petak ini untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh penumpang. Misalnya masalah air, makan minum, sakit pening dan seumpamanya. Ketua petak lah yang akan menyampaikan maklumat kepada anak buahnya. Suasana di petak kelas pelancong ini seperti di pasar minggu. Jemaah haji sibuk mengemaskan tempat dan barang masing-masing. Barang-barang keperluan disimpan setempat berhampiran dengan tempat tidur. Tempat tidur dibuat seperti para 2 tingkat. Orang tua yang uzur ditempatkan di tingkat bawah supaya tidak susah hendak naik turun. Ada yang menggantungkan tuala, kain, sejadah dan lain-lain di keliling katil masing-masing. Lebih-lebih lagi kaum wanita. Apabila semuanya telah selesai, jemaah haji ini mula berkenal-kenalan. Mereka datang dari seluruh pelosok tanah air. Ada juga dari Sabah, Sarawak dan Singapura. Ramai yang belum pernah melihat pelabuhan dan kapal haji. Segala-galanya merupakan pengalaman baru. Mereka bertanya khabar masing-masing dan akhirnya hidup sebagai sebuah keluarga yang besar selama berada di dalam kapal haji lebih kurang 15 hari dari pelabuhan Pulau Pinang ke Jeddah. Tiap-tiap jemaah haji membawa bekalan makanan dan minuman pelbagai jenis, terutama mereka yang datang secara rombongan. Sanak saudara yang menghantar mereka ke pelabuhan Pulau Pinang memberi pelbagai buah tangan seperti buah-buahan, minuman dalam botol, biskut dan makanan dalam tin. Ada juga antara jemaah haji itu yang membawa makanan kegemaran mereka seperti jeruk dan buah jering yang kalau tidak dijaga dengan betul, baunya boleh mengganggu jemaah lain. Hari hampir senja. Lebih 3 jam kapal telah berlayar. Kelajuannya kira-kira 25 batu sejam. Bermakna, kapal haji telah berlayar lebih kurang 75 batu. Buntat berhati-hati, takut-takut rahsianya diketahui oleh jemaah haji yang lain.
Hatinya rasa lega. Hatinya rasa lega sedikit kerana dia terselamat naik ke atas kapal haji dengan bekalan wang 50 sen yang diberikan datuknya. Di dalam kapal ada ramai budak-budak lain, lelaki dan perempuan. Kebanyakan mereka sama ada cucu atau anak kesayangan ibu bapa yang dibawa bersama ke Makkah. Mereka semua berperangai baik-baik dan berpakaian bersih. Maklumlah, anak orang kaya-kaya yang mampu membawa anak isteri ke Makkah. Tidak seperti Buntat, badannya penuh parut kudis, parut lama dan baharu. Pegawai perhubungan kapal mula melaung-laung melalui pembesar suara dari pejabat kapal haji. Mula-mula sekali dinasihatkan jemaah haji supaya berehat. Bertenang, jangan merayau-rayau dalam kapal. Keduanya, dinasihatkan kepada jemaah haji apa yang patut dibuat dan apa yang dilarang. Jemaah haji dinasihatkan menjaga harta benda mereka, terutamanya barang-barang kemas. Kawal anak-anak mereka. Kawal anak-anak mereka. Jangan benarkan berlari-lari ke sana ke sini. Kadang-kadang dilaungkan dalam bahasa Inggeris. Buntat jadi cemas apabila mendengar laungan dalam bahasa Inggeris sebab dia tidak faham maksudnya. Dia sangka laungan itu mengenai dirinya. Buntat mulai rasa lega setelah tiada apa-apa tindakan diambil ke atasnya. Buntat berjalan naik ke atas kapal. Buntat berjalan naik ke atas. Ramai orang duduk di dek kapal memerhati keindahan Selat Melaka waktu senja. Udara nyaman dan menyegarkan. Matahari hampir hilang di kaki langit sebelah barat. Burung-burung laut terbang berlega-lega mengekori kapal. Sisa-sisa makanan yang dicampak disambut oleh burung-burung camar ini. Seronok betul mereka berbual. Ada yang berpasang-pasang suami isteri. Walaupun mereka kebanyakannya tua-tua, tetapi suasana waktu senja di dek kapal yang sedang berlayar menjadikan mereka rasa seperti muda. Ada yang duduk, ada yang berbaring, ada yang meriba dan bermain-main dengan anak. Ada juga yang duduk termenung, mungkin keletihan waktu siang tadi, atau terkenangkan keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Buntat memerhatikan ini semua. Otaknya sentiasa berfikir, dapatkah dia menyembunyikan dirinya, menjaga rahsianya hingga kapal berlabuh di Jeddah. Mungkin ada anak kapal yang syak kepadanya. Buntat mula belajar suasana di atas kapal. Dia mesti tahu tempat bersembunyi di seluruh kapal itu apabila ada kecemasan. Dia mesti cari tempat bersembunyi di atas, di bawah, di haluan dan di belakang kapal. Dia cuba mengenali pegawai-pegawai kapal dan anak-anak kapal yang begitu ramai. Seperti kelasi, steward, jurutera, pengawal keselamatan dan lain-lainnya. Mereka ini mudah dikenal kerana mereka beruniform atau memakai pakaian khas. Buat masa ini, dia tidak akan menghampiri mereka. Cuaca mulai gelap, lampu dipasang terang benderang. Di surau, jemaah haji sedang sembahyang maghrib dan isyak jamak takdim. Surau yang kecil itu penuh sesak. Ada juga yang masih sibuk mencari barang. Raga besar telah ditemui, tetapi raga kecil belum. Cerek yang ditemui tadi hak orang lain kerana nama terpampang di situ. Ada juga yang masih leka memerhatikan keindahan Selat Melaka waktu maghrib. Di ufuk barat, kaki langit masih ada warna kemerahan yang beransur-ansur menjadi kelabu lalu terus gelap. Bukit Bendera, Gunung Jerai tidak kelihatan lagi. Lampu-lampu rumah api yang tadinya berkelip-kelip telah raib. Buntat mencari tempat untuk berehat. Dia perlu berehat sebab terlalu letih waktu siang. Dia perhatikan ramai jemaah haji masuk tidur di tempat masing-masing. Ada juga yang tidur di surau. Mereka ini orang lelaki yang telah beberapa kali berulang-alik ke Makkah. Buntat tahu kerana kadang-kadang mereka bercakap di sulam dengan bahasa Arab. Perbualan mereka ada hubungan dengan pengalaman di Makkah dan Madinah yang tahun lalu dan tahun-tahun yang lampau. Semua budak kecil tidur di samping ibu bapa mereka. Tiada budak yang keseorangan seperti Buntat. Seperti anak ayam kehilangan ibu. Buntat cerdik. Dia tahu tidak selamat kalau dia tidur seorang diri. Dia mesti tidur berhampiran orang yang boleh dianggap abang, bapa atau datuk. Dia masuk ke surau. Di sudut surau terdapat seorang tua sedang berdengkur. Buntat menghampirinya dan merebahkan dirinya berhampiran orang tua ini.
Di bahagian lain dalam surau itu juga terdapat orang sedang berbaring. Sebelum matanya lelap, fikirannya melayang jauh ke kampung halamannya. Dia terkenangkan ayah, datuk, bapa saudaranya dan semua adik kakak, sanak saudara di kampungnya. Muka Din Cendol, Mat Labu dan Mat Saja ternampak-nampak di matanya. Doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran yang diajar oleh Pak Imam masih diingatannya. Dia berdoa sebelum terlena. Puas juga dia memujuk matanya, tetapi susah nak lena. Maklumlah, hatinya penuh dengan kebimbangan. Fikirannya penuh dengan khayalan dan angan-angan. Kalaulah Din Cendol, Mak Labu, Mak Saja dan semua rakan sekampungku bersama-sama aku, tentu seronok. Boleh bertamasya di lautan Hindi. Di muka surat berikutnya, dipaparkan satu foto menunjukkan Buntat tidur bersebelahan dengan seorang lelaki tua yang tidur berdengkur di dalam surau. Jam surau menunjukkan pukul 11 malam. Suasana mulai sunyi. Hanya kedengaran enjin kapal dan suara ombak memukul kapal, kadang-kadang kuat, kadang-kadang perlahan, mengikut tiupan angin. Sekejap terdengar orang berjalan. Pengawal keselamatan yang bertugas berjalan dari haluan ke buritan dan dari bawah ke atas. Mereka mengawasi kalau-kalau ada puntung rokok yang masih berapi. Mereka sungguh berwaspada dengan bahaya kebakaran. Memang dahsyat kalau sesebuah kapal penumpang terbakar. Terjun ke dalam laut dimakan jerung. Tinggal di atas dimakan api. Buntat memerhatikan ini semua. Buntat terlena tanpa makan malam. Esok pagi-pagi lagi Buntat terjaga kerana laungan azan subuh. Ramai jemaah haji mula berkumpul di surau. Buntat sembahyang sama berjemaah. Sedap sungguh suara imam membaca surah waktu subuh di lautan Hindi. Mereka sembahyang dengan penuh khusyuk. Lepas sembahyang, Buntat mula merayau. Perutnya lapar. Teringat dia akan wang 50 sen yang diberi oleh datuknya. Dia ke kedai kopi atau kantin. Di atas kapal haji memang ada kedai menjual makanan dan minuman. Ada pula kedai khas menjual rokok dan barang-barang bebas cukai. Rokok di atas kapal memang murah kerana tanpa cukai. Buntat minum kopi dan makan sekeping roti. Wang 50 sen yang disayanginya itu pun habis. Lepas itu, dia berehat-rehat sambil memandang muka orang tua-tua yang sedang minum teh dan kopi. Seorang daripada orang tua itu memandang kepadanya sambil senyum. Apa nama anak? Anak datang dengan siapa? Tanya orang tua itu. Datang dengan ayah dan mak. Cepat Buntat menjawab sambil perlahan-lahan keluar dari situ. Buntat sedar orang tua-tua yang mempunyai anak cucu suka pada kanak-kanak atau budak-budak sepertinya. Hilanglah rasa rindu kepada anak cucu mereka. Buntat ingin tahu suasana sebenar di kelas-kelas pelancong dalam perut kapal. Dia pun terus menuju ke situ melalui tangga-tangga yang berliku-liku dari satu tingkat ke satu tingkat. Buntat masuk ke salah satu kelas pelancong. Di sana terdapat ramai jemaah haji yang tidak begitu berbeza dengan penduduk kampungnya. Dia dapati ramai di kalangan orang tua-tua itu yang kurang sihat. Buntat menghampiri orang tua-tua ini. Dia tahu orang tua yang ikhlas begini tidak akan menaruh rasa curiga atau syak sangka ke atasnya. Dia menolong mengambil air dari bilik air yang jauh dari tempat mereka. Kadang-kadang, dia menolong mengambil makanan dari dapur untuk orang tua yang uzur. Caranya, dia menunjukkan kad makanan orang tua berkenaan dan pihak dapur akan memberikan bekalan makanan tengah hari atau malam. Rezeki Buntat murah. Makan minum tidak menjadi masalah lagi. Dia menumpang makan dengan orang tua ini. Kalau mereka bertanya dengan siapa dia ke Makkah, dengan cepat dia beritahu dia datang bersama ibu bapanya yang tinggal di bahagian hadapan kapal. Tiap-tiap hari dia mengunjungi orang tua-tua ini dan menolong mereka dengan ikhlas. Buntat mula terkenal dalam kalangan orang tua-tua ini. Kalau dia lambat datang, mereka mula rasa gelisah dan tertanya-tanya. Buntat menjadi rebutan.
Upah mengambil makanan meningkat dari 30 sen ke 40 sen. Ramai yang menempah Buntat untuk mengambil makanan dan membeli barang-barang. Ada yang mengajak Buntat menemani mereka naik ke atas dek kapal, menikmati keindahan lautan Hindi walau waktu petang dan malam. Inilah yang amat digemari oleh Buntat. Kadang-kadang, Buntat menolong membasuh pakaian orang tua-tua ini dan dia mendapat upah yang lebih. Buntat tidak jijik membasuh pakaian yang berselaput dengan muntah. Dia biasa dengan keadaan begini. Buntat memang pandai mengambil hati orang tua-tua ini. Kadang-kadang mereka memberi wang kepadanya untuk membeli barang. Wang yang baki diberikan kepada Buntat. Buntat rasa kasihan melihat ramai orang yang mula mabuk. Mabuk kerana lautan Hindi mula bergelora. Mabuk kerana badan telah tua. Mabuk kerana udara di perut kapal kurang sihat. Tambahan pula, mereka tinggal berhimpit-himpit. Petai, jeruk, serunding, dodol dan kain-kain yang tidak berbasuh mulai berbau hapak. Apalagi kalau bercampur dengan bau air busuk pembunuh kuman. Orang tua-tua yang uzur tidak sanggup naik ke atas sekali sehari untuk menyedut udara bersih. Ada yang mencuba dengan bersusah payah dipimpin oleh orang lain. Kalau naik seorang, mungkin terjatuh apabila kapal di lambung gelora. Ada yang berserban sebelum mengambil haji. Yakni kepala yang berdarah terhantuk. Tangga kapal terpaksa dibalut. Buntat cergas dalam kalangan orang yang begini. Mereka tidak pedulikan halnya, walaupun dia pedulikan hal mereka. Mereka tidak tahu bahawa Buntat menaiki kapal itu secara haram. Kalau dia ketahui oleh kapten atau pegawai kapal, dia akan ditangkap. Selalu juga Buntat memimpin orang tua-tua ke klinik. Di atas kapal haji, ada klinik khas untuk merawat orang sakit. Kerajaan menyediakan doktor, jururawat dan ubat-ubatan. Kemudian, kemudahan perubatan bukan sahaja di atas kapal, tetapi juga di tanah suci sepanjang musim haji. Apabila badan sakit, wang tidak disayangi lagi. Mereka memberi wang yang banyak kepada Buntat di atas pertolongannya. Wang ini disimpannya kerana dia sedar kalau dia ada wang, dia akan dapat membeli pakaian ihram dan juga pakaian baru bagi menggantikan pakaiannya yang hampir koyak. Di atas kapal ada orang yang berniaga. Mereka menjual pakaian yang biasa dipakai di Makkah. Buntat membeli sehelai baju tub atau baju jubah yang dipakai oleh orang Arab. Dia jarang pakai baju ini kerana takut dia akan menarik perhatian jemaah haji dan anak-anak kapal. Dia pakai masa tidur atau masa dia membersihkan pakaian lamanya. Sekarang Buntat mempunyai wang. Wang ini dibelikan rokok dari kedai rokok. Kedai ini tidak dibuka sepanjang masa, hanya 2-3 jam sahaja. Itu pun bukan tiap-tiap hari. Ramai orang yang lambat tidak sempat membeli. Ada juga yang tidak tahu bahawa rokok murah ada dijual di atas kapal. Buntat jual rokok ini dengan harga murah sedikit dari harga di Pulau Pinang. Dia masih untung. Ramai orang yang membeli darinya, lebih-lebih lagi orang tua-tua yang tidak berdaya naik ke atas. Sekarang Buntat hidup mewah sedikit, tetapi hatinya kurang senang. Dia sentiasa bimbang, lebih-lebih lagi apabila bertemu dengan kapten kapal. Sebenarnya, orang tidak pedulikannya kerana dia seorang budak. Ramai budak-budak lain di atas kapal itu. Budak-budak ini sangat sukakan Buntat kerana dia ramah, pandai bercerita dan berborak. Kadang-kadang budak-budak ini ditipunya, tetapi dia sedar kalau dia melebihi batas, lambat laun orang akan mengetahui rahsianya. Di dalam kapal, berbagai acara dijalankan untuk memenuhi masa jemaah haji. Tiap-tiap hari, guru agama mengajar rukun dan wajib haji, juga lain-lain pelajaran agama. Biasanya, waktu pagi, selepas solat subuh dan selepas sembahyang isyak dan maghrib yang dijamak, Buntat telah menghafal doa-doa ibadat haji. Dia menolong orang tua-tua yang mengingatkan doa-doa itu. Geli hati dia melihat orang tua-tua yang separuh nyanyuk itu. Doa-doa itu dan cara-cara mengerjakan hak ibadat haji dicampur adukkan. Inilah yang susahnya apabila ke Makkah ketika umur terlalu tua lagi uzur. Suatu petang, diadakan temasya untuk kanak-kanak. Buntat takut untuk mengambil bahagian. Dia percaya kalau dia ambil bahagian akan berjaya. Kejayaan ini boleh menyebabkan pegawai kapal mengenalinya. Ramai orang memaksanya mengambil bahagian, tetapi Buntat menolak. Ada perlawanan meniup belon,
makan apple, ambil duit dalam tepung dan lain-lainnya. Geram hati Buntak melihat buah apple itu. Selama 6 hari kapal ini berlayar sampailah di Colombo. Colombo ialah ibu negeri dan pelabuhan terbesar di Sri Lanka. Bandarnya besar juga. Waktu senja, kapal haji mulai masuk pelabuhan Colombo. Pelabuhan ini disekat oleh tembok yang kuat. Mungkin kalau tidak disekat dengan tembok, kapal tidak boleh berlabuh kerana angin kuat. Lumpur laut yang dibawa oleh ombak tersekat di tembok ini. Kalau tiada tembok, pelabuhan ini akan menjadi cetek. Kebanyakan jemaah haji naik ke atas dek kapal kerana mereka rindukan daratan. Lagi sekali, Buntak memimpin beberapa orang tua naik ke atas. Kapal ini masuk ke pelabuhan Colombo dengan dipandu oleh pemandu yang menaiki 2 buah bot. Sebuah di kiri dan sebuah di kanan kapal. Di muka surat berikutnya dipaparkan sekeping foto, yang ini gambar lukisan berkenaan dengan kuliah ibadat haji semasa dalam pelayaran, menunjukkan seorang ustaz ataupun imam sedang berceramah dengan mikrofon dan jemaah haji, bakal jemaah haji lelaki dan perempuan sedang khusyuk mendengar syarahan ataupun perkongsian berkenaan. Kebanyakan bakal jemaah lelaki memakai songkok dan kopiah, manakala kaum wanita pula memakai tudung. Sementara ustaz ataupun imam yang sedang berceramah itu memakai serban dan di bahunya diletakkan ampaian, diletakkan kain serban, dan dia memakai serban dan berjubah putih. Kononnya kalau tiada pemandu, susah kapal haji yang besar ini masuk ke pelabuhan Colombo. Dari kapal, Buntak dapat melihat bandar Colombo. Bangunannya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Banyak kenderaan yang bergerak. Ramai orang yang berjalan-jalan di jalan raya di tepi pantai. Di tepi pantai kelihatan pohon-pohon kelapa dan terdapat juga pohon-pohon lain. Pemandangan di tepi pantai Sri Lanka tidak ubah seperti pantai di tanah airnya, menghijau dengan pohon kelapa. Jauh ke tengah terdapat kampung-kampung. Banjaran Gunung Adam jelas kelihatan. Buntak teringat cerita gurunya dahulu. Kata gurunya, di Sri Lanka ada banyak teh. Teh Sri Lanka termasyhur di seluruh dunia. Sri Lanka juga mengeluarkan getah dan kelapa kering, kopra. Sibuk juga pelabuhan Colombo. Banyak kapal dari seluruh dunia berlabuh. Ada yang mengambil barang dan ada pula yang memunggah barang. Kapal haji ini berlabuh untuk mengambil air. Apabila kapal berlabuh, tongkang-tongkang air menghampiri kiri kanan kapal ini. Paip getah besar untuk mengepam air untuk naik ke kapal mula dipasang. Beribu-ribu galen air dipam naik ke kapal. Ini pun masih tidak mencukupi. Jemaah haji selalu diingatkan supaya menjimatkan air. Berhati-hati menggunakan air. Dalam kapal ada juga air masin. Ramai yang menggunakan air laut untuk mandi sebelum mandi dengan air tawar. Buntak perhatikan, pekerja-pekerja yang mengepam air itu tidak ubah seperti buruh di pelabuhan Pulau Pinang daripada keturunan India. Ada yang makan sirih. Okey, Alhamdulillah. Kita selesai perkongsian bab 1, bab 2 dan juga pengenalan daripada novel Buntak Mengembara ke Mekah. Hasil karangan Yahya Ahmad ini, Yahya Awang ini, dan ini adalah perkongsian pertama kita untuk baca sesi perkongsian bacaan santai bagi novel Buntak Mengembara ke Mekah ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Semoga walaupun ia hanyalah novel fiksyen dan
hanyalah untuk bacaan santai. Moga-moga sedikit sebanyak dapat juga kita ambil manfaat sebagai panduan dan pedoman hidup kita, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas kesediaan menonton dan mendengar perkongsian bacaan santai daripada buku novel fiction bertajuk Buntat Mengembara ke Makkah ini, sehingga kita bertemu lagi di sesi-sesi yang perkongsian santai yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.